الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah subuh mingguan. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kelima, doa yang perlu dibaca setiap kali selepas salat, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tanganku lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Kemudian baginda bersabda lagi, wahai Muaz, aku berpesan kepadamu, jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk menyatimu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadatku kepadamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi doa ini perlu kita baca setiap kali lepas sembahyang. Imam baca, makmum pun baca. Tuan-tuan baca tak lepas subuh tadi? Baca lah. Dia lebih baik masukkan dalam wirid tu, sebab doa ni masing-masing pakat baca. Selit masuk dalam wirid, bagi panjang sikit. No? Kalau Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata sebelum subhanallah 33 kali tu, parking tuan tu, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ilahi Rabbi Subhanallah. Macam tu. Boh lah tak mana-mana pun. Kalau tak boh dia tertinggal, tak baca. Kalau kita karang dalam tadah tangan doa tu, sekali dia main doa macam-macam, tertinggal doa ni. Padahal doa ni Nabi pesan, la tada'anna, jangan duk tinggal. Jangan tinggal. Jangan tinggal sekalipun. La tada'anna. Nabi melarang. Bukan wajib baca doa ni, tapi adalah rahasia dia. Jadi baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Seperti mana Nabi pesan, baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Tidak ada yang menghalangmu untuk ke syurga melainkan mati. Jadi antara wirid yang warid, wirid yang disyorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kali lepas sembahyang baca doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayatul kursi. Dan kalau subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali tanpa ubah cara duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir, kita tak ubah-ubah. Kaki kanan kita pacak tu pun jangan duduk berjatuh. Kalau larat lah. Kalau tak sakit gout, kalau larat pacak 10 kali. Sanin rijlain, Nabi kata kaki dua-dua belah tak ubah. Kaki kiri dengan cara dia, kaki kanan dengan cara dia. Kanan pacak, kiri duduk bawah tu bertimpuh. Tawarruk, duduk tawarruk orang panggil. Itu 10 kali. Disambung lagi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. 7 kali. Apa tu nak bersilah tak apa dah. Dan saya di Ma'had Taujih, saya pesan dekat anak-anak, boh lagi. Saya nak bagi dia peduk lama sikit. Baca kaki kanan. Ni Nabi, yang ni amalan Abu Darda. Amalan Abu Darda radhiyallahu anhu, membaca ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Ayat terakhir surah At-Taubah, ayat last. Kata Abu Darda, siapa baca ayat ni 7 kali, baca bila? Lepas subuh dan lepas maghrib. Siang, pagi dan malam. 7 kali. Ataupun lepas subuh dengan lepas asar. Asar kalut sikit, lepas maghrib elok. Lepas subuh, lepas maghrib. Baca 7 kali. Macam Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang ni pun 7 kali. Ayat terakhir surah Taubah, ambil tak? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah sampai 7 kali ya? Bilang 7 kali. Kata Sayyidina Abu Darda, dia kata apa? Dia kata siapa baca ni 7 kali pagi, 7 kali petang, ataupun 7 kali maghrib, 7 pagi 7 petang, 7 pagi 7 malam, kalau dia baca ni, kafahu Allah ma ahammahu, apa-apa yang merunsingkannya selesai, serabut, beres. Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Apa urusan yang membimbangkan dia, tak ada tapi ada bimbang, hutang ke apakah semua selesai elok. Sadiqan am kadhiban, sama ada dia baca dengan penuh keyakinan atau dia nak try lah. Nak try, dia tak apa nak yakin. Dia kalau macam berubat, dia kena yakin. Hak ni yakin ke tak yakin ke, baca, Allah Ta'ala akan memudahkan semua urusan kita, urusan siang dan malam kita. Murah rezeki lah senang cakap. Fadilat. Ayat terakhir surah At-Taubah, murah rezeki, mudah urusan.
Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, sambung dengan hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dalam wirid kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ni 55 waktu baca. Yang keenam, doa keenam, doa ketika menyapu muka. Ni hadis ni dhaif, tapi boleh kita amalkan sebab dia fadilat. Kelebihan lepas kita semayang, kita bagi salam kiri kanan, kan sapu muka. Sapu muka tu dia ada fadilat dia untuk membuang keluh kesah, sedih, stres daripada muka kita ni. Muka nampak satu macamnya, sapu tu nak buang sedih, buang keluh kesah, buang stres lah. Orang tengok muka, ayak muka ni macam tak ada masalah. Masalah ada, tapi tak nampak. Ada orang tak ada masalah pun, tapi tengok muka seriau, tengok muka bermasalah. Tengok muka dia, ya Allah, serabut orang tengok pun. Apa muka? Siapa tak ada masalah? Rasulullah paling banyak masalah, tapi orang tengok ayat muka Nabi, Allah, saya tak ada apa, serenih, bagus, tenang. Jadi fadilat tak apa, hadis dhaif boleh diamalkan dalam bentuk fadilat. Kalau dalam bentuk hukum hakam tak boleh. Kalau berbentuk akidah, kepercayaan, tauhid tak boleh, dia kena hadis kuat. Baik, hadis ni dhaif. Ada orang tak mau beramal, baik pergi ke dia. Kalau kita nak beramal, kita baca doa. Sapu muka tu dia doa dia. Baca doa bagi betul. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas selesai solatnya, baginda menyapu dahinya. Naknya sapu dahi, bukan sapu muka, sapu dahi, dengan tangan kanannya sambil membaca doa ini: Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Ini dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada doa ni. Artinya, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma adhhib, ya Allah, hapuskanlah, hilangkanlah, anni, daripadaku, alhamma wal hazan, perasaan keluh kesah dan perasaan sedih. Itu doa dia. Sapu dahi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Itu baru doa betul. Banyak orang dia baca doa lain. Baca apa? Ayat terakhir surah Al-Isra. Itu ayat akhir juga. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dia sapu muka baca yang tu, bukan yang tu. Hak tu pun bagus juga, tapi saya bagi tahu, dia ayat-ayat istimewa tu. Tadi ayat terakhir surah Taubah, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Nabi sebut ayatul izz, ayat kemegahan. Dalam Quran ada satu ayat nama dia ayatul izzi, ayat izzah, ayat kemegahan. Dia bukan dibaca waktu duduk sambil-sambil duduk sapu muka, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam bukan. Hak tu sebelum sapu, bagi salam kalau nak baca lah. Tapi Nabi tak suruh lah baca. Eloklah kita baca pasal ayat tu ayat istimewa dalam Quran. Bagi salam kiri kanan, baca dulu, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Baru sapu, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazan.
Semalam ada seorang, dia tu memang, saya kuliah bulanan ada satu tempat, ada seorang ni saya betul suka lah. Dia selalu habis kuliah, bila nak balik kat kereta tu dia nak main berdebat. Oh, ada hamba Allah macam tu. Masjid ni tak ada. Ustaz-ustaz lain merupa bila sembang dalam grup kan, dia kata tak salah layan lah ustaz. Dia selalu tanya, ustaz, kita ni ikut Nabi ke ikut ulama? Oh, lah no. Dia kata wirid tu ada yang Nabi ajak, ada yang tambah-tambah, tokok tambah. Baca ayat no, baca ayat ni. Dia tak mengaji mana, tak parti tu. Antaranya soalan dia tadi itulah, bagi salam. Saya kata tak apa, sampai masa kita urai. Nanti saya tulis kitab. Senang cerita. Dia jenis nak berdebat, payah. Dia kata bagi salam duk baca alhamdulillahilladzi. Adakah hadis Nabi suruh baca dalam wirid? Memanglah. Nabi tak suruh lah baca lepas semayang, tapi Nabi habang ayat ni sangat istimewa. Kalau boleh hari-hari baca. Baca lah bila-bila pun. Jadi ulama kita dia selit masuk dalam wirid. Sebab ayat ni nama ayat kemegahan, ayat kemuliaan. Kita baca niat di hati, ya Allah, ayat ni ayat kemuliaan, kau muliakan hidupku. Allah muliakan kita. Kita pula baca tak tahu dia punya sandaran dia. Duk baca je lah kan. Tutup guru kata baca. Kita ni percaya kepada guru-guru. Baguslah. Sebenarnya setiap ayat yang ada dalam wirid tu, ada yang Nabi suruh buat sebagai wirid, ada yang Nabi tak habang kata wirid, tapi ayat tu perlu dibaca setiap hari. Maka tuk guru dulu-dulu dia nampak, dia selit, dia programkan dalam wirid. Kalau macam ayat kursi itu memang Nabi suruh wirid. Subhanallah 33 kali memang itu wirid. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang tu memang wirid. Ayat kursi apa semua kan. Yang ni Nabi tak suruh lah jadikan wirid, tapi kena baca. Kalau tak baca lepas semayang, bila lagi nak baca? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Nabi kata ayatul izz, ayat kemegahan, ayat kemuliaan. Allah bagi hidup kita mulia, megah. Agama kita agama yang mulia. Dan ayat tu kata ulama tafsir, ayat tu sebagai penutup surah Al-Isra, dan ayat tu juga penutup kitab Taurat. Isi kandungan ayat tu, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Segala puji bagi Allah, apa lagi? Syarikum fil mulk, Allah tidak ada rakan sekutu dalam kerajaannya, tidak ada pembantu yang hina. Dan kau agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya, besarkan Allah sebesar-besarnya. Wa kabbirhu takbira, sunat kita sebut pelan-pelan, Allahu akbar. Wa kabbirhu takbira, Allahu akbar. Cara baca dia. Ya, kita duk ikut Nabi kah ikut ulama? Tak mau jawab nanti. Tapi bagus juga dia duk rajin tanya tu. Nak kena tulis jugalah wirid lepas semayang dan dalil-dalil dia. Ada dalil. Sebelum kita baca ayat kursi, kita sebut wa ilahukum. Siapa sebut wa ilahukum dulu? Wa ilahukum ayat lain. Ayat kursi ayat lain, dia renggang tu. Pasal apa? Kita macam campur sekali. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu Allahu la, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang cerdik tak apa cerdik lah. Kita tak tanya, dia persoalkan. Dia kata kursi memang Nabi suruh wa ilahukum, berjawab apa? Wa ilahukum tu ada hadis dia. Tapi yang ni bab perubatan. Ada seorang adik mai bagi tahu, wahai Rasulullah, abang saya sakit. Nabi kata sakit apa? Sakit hilang ingatan, lamam. Nabi kata ma waj'u akhi, abang hang sakit apa? Dia kata hilang ingatan, duduk tidur di rumah. Nabi kata fa'tini bih, hang balik rumah, hang bawa mai abang hang sini. Kadang-kadang Nabi bila dengar orang sakit, Nabi pergi ziarah.
Yang ni Nabi buat style, Nabi kata, hang balik bawa abang hang mai sini. Abang mai sini. Dia pun balik lah. Papa abang dia mai kat depan Nabi. Tak ingat apa abang dia. Tak tahuan. Nabi baca beberapa ayat jampi. Nabi mula dengan Al-Fatihah. Lepas tu Nabi sambung surah Baqarah Alif Lam Mim, hak 4 ayat tu, wa ulaika humul muflihun. Lepas tu Nabi sambung wa ilahukum. Tengok susunan dia macam wirid, macam tahlil ke wirid, macam tahlil. Fatihah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lepas tu Nabi sambung wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu ayat kursi. Memang jauh-jauh lah. Alif Lam Mim sampai muflihun tu tang lain, wa ilahukum tu duduk tang lain, ayat kursi duduk tang lain. Lepas habis ayat kursi, syahidallahu. Lepas sembahyang tu baca tu kan, adalah rahsia dia. Pasal apa Nabi pilih-pilih ayat tu. Qulillah pun ada, lau anzalna apa. Ya, orang tua-tua kita duk jadikan amalan, ada sandarannya. Nabi buih sekali, dia pun bangkit lega terus. Begitu. Jadi apa yang kita duk amalkan tu terus ya. Kita tahu ke tak tahu ke? Kalau orang mengaji, orang cari, ada sebenarnya. Orang yang nak petikai, dia pun tak alim terang mana, dia kata semua ni rekaan ulama. Nak ikut Nabi ke ikut ulama? Ikut ulama pun ulama ikut Nabi. Tu yang saya nak beritahu. Saya kecil-kecil dulu saya pun duk tertanya juga pasal apa. Pergi baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Bila kita mengaji Allah buka, ada cerita dia. Ayat tu ayat terakhir surah Isra. Surah Isra dipanggil juga surah Bani Israel. Bahkan isi kandungan ayat tu jadi ending penutup kitab Taurat. Kitab Taurat berakhir dengan ayat tu, tapi dia dalam bahasa lain lah. Dia punya makna dia sama. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Allah tak ada anak. Tapi ni apa, orang-orang kitab Taurat ni, orang Yahudi ni apa kata Uzair anak Tuhan kan. Sedangkan kitab ni apa tutup kata Allah tak ada anak. Tu yang dipanggil ayatul izzi. Surah hati Quran Yasin. Surah yang disebut sinam kemuncak Al-Quran Al-Baqarah. Hati Quran Yasin, kemuncak Al-Quran Baqarah. Ayat paling agung ayat kursi. Surah agung Fatihah. Ayat kemegahan penutup ayat surah Al-Isra. Penutup At-Taubah mudah urusan, murah rezeki. Macam-macam ada ayat-ayat pilihan. Semua ayat dalam Quran tu istimewa, tapi Nabi duk cabut, duk jadikan amalan beberapa ayat ni tentu ada rahsia-rahsianya yang sangat besar. Jadi hak duk baca terus lah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Jangan duk dengar orang kata tak ada dalil lah apalah. Ada dalil dia. Ada keistimewaan dia. Tapi bukan kita baca sambil duk sapu muka dah. Sapu muka doa hak tadi ni. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Sesambung kitab ni pula, bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara wajib dalam tayamum ada 7. Qala al-musannif rahimahullah wa wajibatuhu sab'atun. Al-awwal an-niyah fayanwi istibahata fardhis salah atau istibahata muftaqirin ila tayammum wala yakfi niyatu raf'il hadath wala fardut tayammum. Yang pertama niat. Kena niat. Niat wudu tu khilaf. Ada mazhab kata tak payah niat pun tak apa, mazhab Syafi'i kena niat. Ada peniat tayamum, memang sepakat semua mazhab tayamum memerlukan niat. Pasal tayamum tu kata dasar dia tayammama. Tayammama sama dengan makna qasada. Qasad tu niat, tujuan. Tayamum tu makna tujuan.
maka berniatlah mengharuskan fardu solat. Dia tak boleh niat angkat hadas, dia lain sikit, dia niat mengharuskan solat. Sebab tu dia boleh solat fardu satu je, nanti nak buat fardu yang lain dia kena tayamum lagi sekali. Kalau wuduk mengangkat hadas, tayamum mengharuskan solat. Atau mengharus sesuatu ibadat yang perlu kepada tayamum, seperti berniat mengharuskan tawaf, mengharuskan sentuh Al-Quran dan sebagainya. Datang niat ni ulama bahagi kepada 3 peringkat. Ada niat besar, ada niat sederhana, ada niat kecil. Niat besar tu bila dia niat nak solat fardu, waktu dah masuk, dia niat nak solat fardu, dia tayamum, kena masuk waktu dulu. Maka dia boleh semayang fardu satu, dia boleh semayang sunat banyak mana pun, dan dia boleh pegang Quran, baca Quran saat dia letak, saat dia pegang, saat dia letak, tak ada masalah. Tu kalau dia niat tujuan tayamum untuk membolehkan solat fardu. Itu kira macam package lah. Macam kita makan bayang package combo tu, dia dapat macam-macam lah. Dapat kambing, dapat ayam, dapat ni kan. Talam sak lah. Niat mengharuskan solat fardu. Solat sunat pun boleh, banyak mana pun tak apa. Pegang Quran berapa kali pun tak apa. Lagi tak batal wuduk dia. Yang kedua, dia niat tujuan dia nak sembahyang sunat. Contoh waktu duha dah masuk, dia tayamum untuk sembahyang duha. Duha tu sunat, maka dia tak boleh sembahyang fardu. Dia hanya boleh 2 perkara. Yang pertama, dia boleh sembahyang sunat banyak mana pun, dan dia boleh juga pegang Quran. Quran boleh, sunat boleh, Quran boleh. Yang ketiga, kalau dia niat untuk pegang Quran saja, nak baca Quran, nak pegang Quran, dia tayamum. Dia boleh Quran tu je lah. Yang sunat tak boleh, sembahyang fardu pun tak boleh. Itu dipanggil maratibun niyah, martabat niat. Sembahyang jenazah masuk bawah sembahyang sunat. Tapi sembahyang jenazah bukan sembahyang sunat. Sembahyang jenazah tu sembahyang fardu kifayah. Kemarin ramai juga, banyak grup orang duk share kan, pukul berapa sembahyang jenazah Tuan Guru Allahyarham Haji Rafi'i. Banyak juga grup ni petulis apa, sembahyang sunat jenazah lepas sembahyang zuhur, sembahyang sunat. Perkataan sunat tu salah tu. Saya dan saya perbetul lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap takziah semua. Bukan sembahyang sunat jenazah, sembahyang jenazah fardu kifayah. Dia bukan sunat. Sembahyang tu sembahyang fardu wajib. Kalau semua pakat duk kata sunat, tak sembahyang, dosa semua. Sembahyang sunat buat tak apa, tak buat tak apa. Sembahyang jenazah ni kena buat, cuma tak wajib lah kepada semua orang buat. Tapi dalam bab tayamum, dia duduk di peringkat, kalau kita niat tayamum untuk sembahyang jenazah fardu kifayah tu, sembahyang fardu ain tu tak boleh. Dia duduk parah sembahyang sunatnya. Tapi dia bukan sembahyang sunat, dia sembahyang fardu kifayah. Niat pun mesti ada fardu tu. Aku sembahyang jenazah, aku sembahyang atas ini mayat, fardu kifayah. Mesti dalam takbir tu ada salat jenazah fardu kifayah. Jadi kalau dia pergi niat aku sembahyang sunat jenazah, apa tak sah. Keluar masjid orang bagi sampai RM5 pula, balun ambil, haram lah. Sembahyang pun tak betul. Bukan sembahyang sunat jenazah, sembahyang jenazah fardu kifayah. Itu dia punya nama dia waktu takbir. Kalau seseorang tayamum untuk sembahyang jenazah, dia hanya boleh sembahyang sunat, dan dia boleh pegang Quran. Sembahyang fardu tak boleh, fardu ain tak boleh. Dan tidak memadai berniat mengangkat hadas, tak boleh. Juga tidak memadai niat fardu tayamum, tak boleh juga. Aku tayamum, fardu tayamum, tak boleh. Dia kena niat istibahah, mengharuskan. Fa in tayammama li fardin wajaba niyatul fardiyah la ta'yinuhu min zuhrin aw 'asrin bal law nawa fardhu zuhri istabaha bihi al-'asr. Jika dia tayamum untuk solat fardu, maka wajib diniatkan mengharuskan solat fardu. Tidak wajib ditentukan waktunya zuhur atau asar.
payah dia niat aku tayamum untuk solat fardu. Tak perlu dia niat solat fardu zuhur, solat fardu asar. Bahkan jika dia berniat fardu zuhur, harus dengan tayamum itu solat fardu asar. Sebenarnya asar, tapi dia pergi sebut dalam hati dia zuhur, dia tersilap. Tak apa, dia boleh juga tayamum dia sah untuk solat fardu asar. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama ni, kalau dia semayang jamak takdim contohnya, dia tayamum, niat dia untuk solat fardu lah. Di situ ada dua fardu jamak kan, zuhur, lepas tu sekejap dia nak buat asar pula kan. Khilafnya ialah lepas dia selesai semayang zuhur 2 rakaat qasar, dia nak kena tayamum lain tak? Khilaf. Imam Nawawi kata tak payah, pasal bila sebut jamak tu gabung, walaupun 2 solat, 2 kefarduan, dia macam persatu. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, semayang lain-lain. Ini fardu zuhur, ini fardu asar. Kalau ikut kaedahnya, tayamum hanya untuk satu fardu. Untuk asar kena tayamum lain lah. Tapi ada juga pendapat yang kata bila sebut jamak tu dia macam satu, 2 dalam 1. 2 dalam 1, ada ulama kira satu. Jadi dia tayamum tu niat untuk solat fardu jamak, dia semayang zuhur, lepas semayang zuhur dia tidak perlu lagi ulang tayamum. Tapi ada juga ulama kata kena tayamum lain. Macam tu. Di sini khilaf di kalangan ulama dalam bab semayang jamak. Walau nawa fardan wa naflan ubiha aw naflan aw janazatan aw as-salah lam yastabihil farda aw fardan falahu an-nafl munfaridan wa kadha an-nafl qablahu wa ba'dahu fil waqti wa ba'dahu wa yajibu qarnuha bin naqli wa istidamatuha ila mashi syai'in minal wajhi. Dibolehkan menggabungkan niat tayamum untuk solat fardu dan sunat. Dia niat dua-dua, fardu pun niat, sunat pun niat. Atau dia hanya berniat untuk solat sunat atau solat jenazah. Tengok, solat jenazah duduk dalam bahagian solat sunat dalam bab tayamum, tapi dia bukan solat sunat. Atau berniat solat secara mutlak, dia niat aku tayamum untuk solat, dia tak niat pun solat fardu ke solat sunat, maka dia tidak diharuskan solat fardu. Kalau dia tak niat fardu, dia tak boleh solat fardu. Atau jika dia berniat untuk solat fardu sahaja, dia boleh mengerjakan solat sunat secara berasingan. Begitu juga dibolehkan solat sunat sebelum qabliyah dan selepas solat fardu. Qabliyah, ba'diyah, semua boleh buat. Sama ada solat sunat itu di dalam waktu solat fardu atau selepasnya. Bila dah habis waktu pun boleh juga dia sembahyang sunat. Dia niat untuk tayamum solat fardu zuhur, dia boleh sembahyang sunat. Lepas tu nanti dah azan asar, dia boleh sembahyang sunat asar. Yang dia tak boleh sembahyang fardu asar, dia kena tayamum lain lah. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang sunat hak dalam waktu tu ke, sembahyang sunat hak waktu selepas itu pun boleh. Berapa banyak sembahyang sunat ikut suka dia, boleh dia buat. Orang kencing tak lawas macam tu jugalah, dia kena, tapi wuduk lah, tu bukan tayamum, wuduk dengan niat mengharuskan solat fardu. Kencing tak lawas, main sunat dia boleh banyak mana, tak apa. Kalau dia niat untuk solat fardu isya, dia boleh sembahyang isya, lepas tu lepas isya nak buat tarawih, nak buat witir, semua tak ada masalah. Niat fardu dapat sunat, niat besar dapat hal kecil-kecil. Al-fasl al-thani wal-thalis qasdu turab wa naqluhu. Kemudian nombor 2 dan nombor 3, wajib mengambil tanah yang berdebu. 2 tu tanah debu. Tanah tak debu tak boleh, debu yang bukan tanah pun tak boleh. Pastikan itu tanah dan mempunyai debu. Yang ketiga, memindahkannya ke muka. Dia kena ambil, dia kena pindah. Kalau dia tak larat ambil pun, dia suruh orang ambil, pindah ke muka. Waktu tu niat, waktu ambil tanah tu niat, dan waktu duduk pindah tu pun niat. Tujuan tayamum ni untuk solat fardu.
Maknanya kalau debu mai terbang kat muka dia, lekat di muka dia, berabuk di muka ni debu, dia pun aku niatlah ni tayamum, tak jadi. Berbeza dengan wuduk. Wuduk orang sembok air ke muka kita, kita tak perlu, Melayu panggil wuduk membasuh muka. Tapi dalam fiqh tak mesti membasuh, terbasuh pun tak apa. Arab kata ghaslul wajhi boleh, inghisalul wajhi terbasuh, automatiknya orang bercekok basah. Niat aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, wuduk tak apa, mandi wajib tak apa. Dia nak mandi wajib, dia duduk buat kerja tu, bini dia tuang air setimba kena kepala. Daripada atas dia pun niat mandi wajib lah, gosok-gosok bagi rata, khalas sah. Yang tu bukan dia mandi, dia dimandikan. Bukan dia basuh muka, muka dia terbasuh. Atau dia nak ambil semayang, berjalan-jalan lincin, tersembam dalam sungai, basah habis badan, dia pun niat aku ambil semayang ni, boleh. Tapi tayamum dia kena ada ikhtiar daripada dia sendiri. Debu mai lekat kat muka, niat tayamum tak achieve macam tu. Dia kena ambil sendiri. Kalau dia tak larat, dia arahkan orang. Waktu orang duk tepuk tu, dia duk nampak dan dia niat waktu tu. Tu beza. Tayamum dengan wuduk tak sama. Tayamum niat angkat hadas, wuduk niat angkat hadas. Tayamum mengharuskan solat. Wuduk boleh guna berapa waktu pun, kan? Ada orang tak tidur sembahyang subuh dengan wuduk insya tu dia Tapi tak elok lah, Nabi kita pun tidur. Apa sampai tak tidur langsung buat ibadat ni, tak bagus. Nabi kita tegur kalau orang buat ibadat sampai tak tidur. Wuduk dia boleh pakai, lagi tak batal. Tayamum dia untuk satu fardu. Baik, beza ni dia nak cerita beza tayamum dengan wuduk. Tidak sah tayamum jika debu sudah ada di mukanya atau angin menerbangkan debu ke mukanya lalu dia menyapunya. Dia pun sapu, dia pun niat aku tayamum. Tak boleh gitu. Kena ambil. Kalau dia larat, dia ambil sendiri. Tak larat, dia arahkan orang. Orang ambil dengan arahan dia. Ini dia suruh orang. Walau amara ghairahu hatta yammamahu jaza wa in kana qadiran 'alal azhar. Menurut pendapat yang lebih jelas, sah tayamum jika dia menyuruh orang lain untuk tayamumkan dirinya sekalipun dia sendiri mampu melakukannya. Kalau dia larat, dia nak suruh orang pun boleh. Ar-rabi' wal khamis mashu wajhihi wa yadayhi ma'al mirfaqaihi. Yang keempat, menyapu muka. Yang kelima, menyapu kedua belah tangan hingga ke siku. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maksudnya, maka tayamumlah dengan tanah yang suci, tanah yang berdebu, tanah yang tak ada najis. Sapulah debu ke muka kamu dan tangan kamu. Tangan, Allah Ta'ala sebut tangan je. Di ulama ijtihad, seperti mana wuduk tangan mesti kita basuh sampai siku, maka debu pun mesti tangan tu kita sapu sampai ke siku. Dalam mazhab Syafi'i ada mazhab tangan tu makna pergelangan tangan. Dia ambil debu, dia pusing-pusing gitu, pergelangan tangan. Yang tu dia qiyas seperti mana pencuri dipotong tangan. Tangan yang dipotong kadar pergelangan. Maka tayamum, Allah Ta'ala kata, sapu debu ke muka, sapu debu ke tangan. Allah tak habaq had tangan sampai mana, maka dia kata macam pencuri, orang kerat takat ni, sapu pun macam tu. Khilaf. Wuduk tak boleh lah. Wuduk pasal Allah sebut jelas, wa aydiyakum, basuh tangan, ilal marafi', daripada ujung ni sampai ke tulang siku. Tak ada lagi peluang nak ijtihad kok ni. Nampak tak? Jadi kalau ada orang tayamum sapu pusing gitu pun, itu mazhab dia sah. Kita mazhab kita tayamum, kita ambil debu, kita kena sapu sampai ke siku. Ni debu bila lekat di tangan, mula-mula kita guna 4 jari ni, 1, 2, 3, 4 jari. Yang ni tapak tangan ni tak guna lagi.
Debu ada di ibu jari ni pun tak guna, simpan dulu. Debu tu guna 4 jari. Tapak tangan simpan debu, ibu jari pun simpan. Maksud 4 jari kita letak di belakang tangan kanan, tangan kiri letak di belakang tangan kanan, tarik sampai ke belakang, sampai ke siku ni, sampai ke siku. Bila kita pusing ni, baru kita guna debu yang ada di telapak tangan. Ni belah depan pula. Bila sampai sini, baru kita guna debu ibu jari menyapu di belakang ibu jari. Itu cara dia lah, cara nak jimat. Pasal dia tepuk sekali tepuk sapu muka, sekali tepuk sapu tangan. Kalau wuduk kita basuh 3 kali, tak apalah. Kalau ada tempat tak basah tu, boleh 3 kali tu dia basah lah. Ni sekali perlu kena cara, barulah betul. Tangan kiri pun serupalah. 4 jari sapu belakang ni sampai ujung ni, lepas tu pusing, guna tapak tangan menyapu bahagian depan lengan sampai ujung ni. Ibu jari hak duk terangkat ni, sapu belakang ibu jari. Kemudian kita selat tu, selesai lah. Macam tu. Hak duk biasa tayamum dah dia reti lah. Tapi tak syok lah tayamum ni no. Guna ayah seronok lagi. An Abi Juhaim ibn Haris ibn Sammah radhiyallahu anhu qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamal falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yurd alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ala al-jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi as-salam. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lid-Daraqutni فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. Artinya daripada Abu Juhaim bin Harith bin As-Sammah radhiyallahu anhu berkata, Nabi pergi ke arah tempat yang dikenali sebagai Bi'ru Jamal, nama tempat. Seorang lelaki bertemunya dan mengucapkan salam kepadanya, tetapi Nabi tidak menjawab salamnya. Nabi tak jawab salam. Orang bagi salam, Nabi tak jawab. Sebab Nabi baru selesai qada hajat. Bagi salam, orang baru keluar tandas bagi salam, tak apa sesuai. Orang dalam tandas kita bagi salam lagi tak sesuai. Sehingga Nabi pergi ke suatu dinding, lalu menepuk tangannya ke dinding itu, tayamum tu, dan disapu debu yang berada di dinding itu ke mukanya. Pastikan ada debu, jangan main tepuk ya. Kalau bersih tepuk tak jadi apa. Mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i macam kita naik kapal terbang, ada orang duk tepuk-tepuk seat tu kan, mana ada debu, bersih. Yang ikut mazhab Syafi'i tak jadi tayamum. Tapi ada mazhab kata yang penting benda tu berasal daripada tanah. Kalau dia bahan kulit tu daripada lembu ke, lembu pun makan rumput tanah lah, dia pikuk bawah tu, maka boleh. Perkataan sa'idan tu, sa'id tu kalau terjemahan kita tanah yang berdebu. Tayamum mesti guna sa'id, sad, ain, ya, dal. Ada terjemahan mazhab lain, tayamum mesti kita tepuk benda-benda yang berasal dari tanah. Di kayu daripada pokok akar dia duduk mana? Tanah kan. Debu serbuk kayu pun boleh kalau ikut mazhab lain lah. Kita tak boleh, kita kena tanah yang berdebu. Tepung tak boleh. Ada mazhab kata tepung gandum pokok dia kat mana? Tanah. Asal tanah, berasal dari tanah. Ni kalau kita tepuk sini tayamum tak boleh pasal tak ada tanah. Mungkin ada berdebu tapi bukan itu tanah. Mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain mungkin boleh. Tak apa, tu khilaf. Jadi Nabi tepuk dinding tu ada debu, dan disapu debu yang berada di dinding itu ke mukanya dan kedua belah tangannya
Selepas itu barulah Nabi SAW menjawab salam lelaki itu. Nabi nak jawab salam pun Nabi pastikan Nabi ada wuduk dulu. Kita pakai jawab lah. Kalau orang telefon, hello, Assalamualaikum Ustaz. Hang tunggu sat, aku nak pergi ambil sembahyang tak? Tak apa kalau ayah tak ada, aku nak tayamum dulu. Hang tunggu sat lah. Tu dia. Kita bukan maqam tu lah. Nabi, salam tu kan nama Allah. Beradab sungguh Nabi dengan Allah. Salam nama Allah. Nabi kalau makan, setiap suap tu bismillah. Ayah-ayah suap berapa kali bismillah. Saya pun kadang hak mula lah bismillahirrahmanirrahim, lepas tu sengap lah. Dak setiap kali suap tu bismillah, bismillah. Apa bismillah. Sembang juga. Bukan Nabi sengap je, Nabi sembang. Kullu aklatin, setiap kali buh makanan dalam mulut lah bismillah. Kalau cucuk kodok ada 3 biji, 3 kali bismillah. Bismillah. Ambil biji bismillah. Saya cerita kadang-kadang saya pun sekali kena kita cuba-cuba ubah lah. Cuba-cuba ubah. No? Kalau guna camca pun tak apalah, mi ke bihun ke bismillah. Bismillah. Kalau dengan anak tu bagi derah sikit, bagi dia dengar. Oh macam tu. Dia pun nak tiru. Pendidikan, bukan nak riak. Bagi derah sikit, bagi anak dapat belajar. Ayah aku macam ni, bagus. Maknanya ayah tu pun dia ikut Nabi. Nabi berzikir sambil makan tu, bismillah, bismillah, bismillah. Yang bagus lagi, bila bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Lepas dah telan, alhamdulillah. Kita lagi tak belahak, tak alhamdulillah. Dah boleh telan tu, alhamdulillah. Makan pula bismillah, alhamdulillah. Ada dalam Riyadhus Salihin, Allah merahmati seorang hamba yang setiap kali makan, setiap kali telan bismillah, dan bila dah masuk makanan dia ucap alhamdulillah. Minum pun sama, minum bismillah. Letak alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nak jawab salam, berwuduk dulu. Tak ada wuduk, tayamum dulu. Masya Allah. Tapi Nabi minta maaf lah, takut kawan tu kecil hati bagi salam tak jawab. Nabi bagi tahu lah pasal apa. Di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Nabi menyapu debu kepada 2 tangannya hingga ke siku. Ni jelas di sini jelas. Perbuatan Nabi sapu debu tu sampai ke siku. Ni mazhab Syafi'i ambil ni lah. Kemudian barulah Nabi menjawab salam lelaki itu. Baginda bersabda, tiada sesuatu yang menghalangku dari menjawab salam kamu, melainkan kerana aku belum bersuci ketika itu. Itulah punca dia, tak jawab salam. Alah dah tayamum dah berjawab lah. As-sadis at-tartib. Kadang-kadang kita tak jawab salam orang pasal kita makan. Dia bagi salam, tak kena tempat, tak kena masa, kita tak jawab pun tak apa. Ataupun kita buat tak heran, habis makan basuh tangan baru pergi kat dia, waalaikumsalam. Itu kita habaq lah. Yang tadi tak jawab tu kan pasal apa? Tadi dia tengah makan. Tengah makan ni setengah orang tangkap gambar pun tak bagi, pantang. Takut mulut herat duk tengah popok, pap dia tangkap gambar kan. Tangkap gambar tengah duk makan, ada orang tak apa, ada orang tak bagi. Itu kena minta izin dulu kalau nak tangkap gambar. Tok guru mana kan duk tengah makan nak minta izin. Sebab ada orang jenis tak bagi. Namanya curi-curi tengah gambar ni, kita sat pergi mulut tu herat duk tengah pepak ni kan. Bagi salam tengah orang duk makan tak bagus. Bagi salam orang duk tengah mengajar tak bagus. Ada kuliah duha, dia main lambat, kuliah mula pukul 9, dia 9 suku baru main, masuk assalamualaikum tu guru. Tu salah, duduk terus lah. Bagi salam tengah mengajar pun tak bagus. Kaunuhu bidarbatain, 2 kali memukul debu tu mesti dia mesti 2 kali. Pukulan pertama untuk muka dan pukulan kedua untuk tangan. Di bawah ada hadis riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ila al mirfaqain. Ini jelas. Nabi kata tayamum 2 kali pukulan, pukulan pertama untuk muka dan pukulan kedua untuk tangan, untuk 2 tangan hingga ke siku.
Qila ni pendapat dhaif. Kata qil pendapat dhaif, in amkana bi darbatin kafa ka khirqatin wa nahwiha wa la yajibu isaluhu batina sya'rin khafifin. Kata qil pendapat dhaif, jika dia boleh bertayamum dengan hanya satu kali pukulan sahaja sudah memadai. Pendapat ni tak betul, dia kena dua kali tepuk. Macam mana sekali je? Sekali dia kata macam ni, seperti menggunakan perca kain dan seumpamanya. Dia pegang perca kain, dia tepuk. Hak mana lekat di tapak tangan, dia sapu muka. Hak mana lekat di perca kain, dia sapu tangan sampai siku. Tak boleh. Sebab tu sekali pukul, dia kena dua kali. Dan tidak wajib menyampaikan debu itu ke batin bulu yang nipih. Beza dengan wuduk. Wuduk kalau kita guna ayak, kita kena bagi ayak tu masuk macam janggut. Janggut kita nipih. Kalau janggut macam Ustaz Azhar Idrus tu tebal, janggut yang nipih ni nak kena tekan bagi ayak masuk ke dalam. Tayamum tak wajib. Tayamum tak wajib menyampaikan debu ke dalam bulu-bulu yang nipih, apatah lagi bulu-bulu yang tebal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.